Selamat sejahtera. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya iaitu Chen Kai-shun dan Lo Chawen akan memulakan pembentangan kumpulan kami. Tajuk utama pembentangan kumpulan kami ialah cara pengeluaran bunyi konsonan bahasa Melayu. Jadi, apakah bunyi konsonan? Bunyi konsonan merupakan bunyi bahasa yang bertentangan dengan bunyi vokal, iaitu bunyi yang dihasilkan apabila terdapat gangguan atau halangan oleh alat artikulasi terhadap arus utara yang dilepaskan dari paru-paru. Bunyi konsonan ini terbagi kepada dua, iaitu bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. Kedua-dua bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara adalah ditentukan oleh pita suara kita. Semasa pita suara kita menyatakan bunyi bersuara akan dihasilkan seperti bunyi ber, de, ge. Jika pita suara kita tidak diketalkan, bunyi tidak bersuara akan dihasilkan seperti bunyi per, te, ke. Bunyi konsonan ini terdiri daripada dua golongan, yaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Cara pengeluaran bunyi konsonan adalah terbagi kepada 7 jenis, iaitu letupan, letusan, getaran, sisian, geseran, separuh vokal, dan sengauan. Jenis cara pengeluaran bunyi konsonan ini adalah dengan daerah artikulasi yang berbeza, seperti dengan menggunakan alat artikulasi dua bibir, bibir dengan bibir dan gigi, gigi, gusi, lelaing keras, lelaing lembut, dan hentian glotis. Konsonan letupan dua bibir bersuara p. Cara penyebutan bunyi p ialah dua bibir dirapatkan untuk membuat sekatan penuh pada arus utara dari paru-paru ke rongga mulut. Kedua, lelangit lembut dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tegak untuk membuat sekatan utara dari paru-paru ke rongga hidung. Ketiga, pita suara dirapatkan. Dan keempat, utara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. Sekatan pada dua bibir dilepaskan serta-merta. Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan letupan dua bibir bersuara p. Contoh bagi bunyi p yang berada di awal perkataan ialah patek dan padan. Dan contoh bunyi p yang berada di tengah perkataan ialah rapuh dan sabit. Dan pada akhir perkataan ialah atap dan sebab. Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara p. Cara penyebutan bunyi p sama seperti membunyikan konsonan p. Yang berbeza ialah pita suara direnggangkan. Arus udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan dua bibir tidak bersuara p. Contoh bagi bunyi p yang berada di awal perkataan ialah patuh, pasu, padi, dan pantai. Dan contoh bagi bunyi p yang berada di tengah perkataan ialah cepat. Dan di akhir perkataan ialah atap dan tetap. Atap. Atap. Sebab. Seterusnya, saya akan menerangkan konsonan letupan gusi bersuara dan konsonan letupan gusi tidak bersuara, iaitu konsonan der dan ter. Cara pengeluaran bunyi konsonan der ialah hujung litar akan dinaikkan rapat ke gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus utara. Lelaing lembut dan anak tegak akan dinaikkan ke belakang atau ke dinding rongga tegak untuk menutup arus utara ke rongga hidung. Seterusnya, pita suara akan dirapatkan. Arus utara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan menyertakan pita suara. Sekatan yang dibuat oleh hujung litar dan gusi dilepaskan serta-merta. Dan terakhir, bunyi yang dihasilkan ialah letupan gusi bersuara der. Cara membunyi
Cara penyeluruhan bunyi konsonan ter adalah sama seperti konsonan der tadi. Yang berbeza ialah pita suara direnggangkan. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa menyetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan gusi tidak bersuara ter. Contoh konsonan letupan gusi bersuara yaitu konsonan der, yaitu dalam, dari, abjad, abad, tanduk. Contoh konsonan letupan gusi tidak bersuara ter, takut, tiga, tari, patas, patat, lipat. Datang. Dapat. Datang. Salam sejahtera, saya Cheng Kai Sun. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang konsonan letupan langit lembu bersuara J dan tidak bersuara K. Pada mulanya, belakang lidah dilapakkan untuk membuat sekatan. Kedua, langit lembut dan anak tekak dirapakkan bagi menyekat arus udara. Ketiga, pita suara dirapakkan. Keempat, udara melalui rongga mulut dengan menggetarkan pita suara. Kelima, sekatan udara yang dibuat oleh belakang lidah dilepaskan serta-merta. Akhir sekali, bunyi yang dihasilkan ialah letupan langit lembut bersuara J. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsonan K. Cara membunyikannya adalah sama seperti J. Yang berbeza ialah pita suara direnggangkan. Udara melalui rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah letupan langit lembut tidak bersuara K. Dagu. Dalam masa yang sama, saya juga akan menerangkan sedikit sebanyak tentang hentian glotis. Kebanyakan ini ialah digunakan oleh penduduk utara Malaysia seperti Kedah atau Pulau Penang. Pertama ialah langit lembut dan anak tekak dinaikkan ke dinding rongga mulut untuk membuat sekatan udara. Kedua, pita suara dirapatkan. Ketiga, udara keluar tersekat di belakang rapatan pita suara. Akhir sekali, udara disekat oleh rapatan pita suara tanpa menggetarkan pita suara. Sekian, terima kasih. Hai semua. Wah, cantiknya cuaca hari ni. Wanginya bunga ni. Warna-warni pula tu. Tengok, burung pun menyanyi. Gembiranya hari ni. Jom kita menari dan menyanyi. Hurra, hurray! Tepuk tangan. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Hentak kaki. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira,
pernah makan angin di London. Seronoknya. Dekat London ada bas 2 tingkat. Ha, situ. Ye, bas sampai. Ye, bas sampai. Kawan-kawan, jom naik bas sama-sama. Ingat, kena beratur dulu tau. Hurra, hooray! Tayar bas berpusing-pusing, Pusing-pusing, pusing-pusing. Tayar bas berpusing-pusing sepanjang hari. enjin bas bunyi vroom-vroom. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Enjin bas bunyi vroom, vroom sepanjang hari. Signal bas berkelip-kelip, Kelip, 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 kelip. Signal bas berkelip-kelip sepanjang hari. pon bas berbunyi pon-pon. Pon, pon, pon. Pon, pon, pon. Pon bas berbunyi pon-pon sepanjang hari. Jom sebut hurra, hooray. Hurra, hooray. Hurra, hooray. Berdasarkan video tersebut, contoh bunyi ber yang berada di awal perkataan ialah burung, bunga, dan bas. Contoh bunyi ber yang berada di tengah perkataan ialah sebut dan tak ada bunyi ber yang berada di akhir perkataan. Berdasarkan video tersebut, contoh bunyi pe yang berada di awal perkataan ialah pusing-pusing, manakala contoh bunyi pe yang berada di tengah perkataan ialah sampai dan sepanjang, dan tak ada bunyi pe yang berada di akhir perkataan. Dalam video tersebut terdapat satu contoh perkataan konsonan der, iaitu dia. Manakala contoh konsonan te pada perkataan awal iaitu tengok, tepuk tangan. Contoh konsonan te pada perkataan tengah, mata. Contoh perkataan untuk konsonan ju: gembira, wangi. Manakala untuk contoh perkataan konsonan K adalah seperti kawan-kawan, kalau, kaki. Baik, terima kasih. Saya kini berada di salah sebuah pintu masuk bangunan Pejabat Perdana Menteri di Perdana Putra di Putrajaya dan bagi mengikuti perkembangan lanjut berhubung situasi politik ketika ini. Dan difahamkan Perdana Menteri mengadakan mesyuarat khas bersama ketua-ketua parti politik bagi membincangkan khususnya mengenai keputusan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menolak pengisytiharan darurat. Dan ketika ini pada pukul 9.30 pagi sudah pun tiba ketua-ketua menteri, antaranya Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan ketua MIC di mana Presiden MIC di mana semua presiden ataupun ketua-ketua parti telah pun tiba bagi mengadakan mesyuarat khas bersama Perdana Menteri. Dan difahamkan juga selepas meeting ataupun mesyuarat khas bersama ketua parti politik, berlangsung juga di sini mesyuarat khas Perdana Menteri bersama ketua ataupun Menteri Kabinet bagi membincangkan isu yang sama yang pastinya mengenai isu-isu darurat ataupun fokus Perdana Menteri adalah untuk menangani penularan wabak COVID-19. Dan mesyuarat berkenaan juga mesyuarat berkenaan yang merujuk kepada mesyuarat Perdana Menteri bersama jemaah menteri berlangsung dijangka berlangsung pada pukul 11 pagi ini dan mesyuarat itu susulan bagi membincangkan lebih lanjut titah Seri Paduka bahawa tiada keperluan buat masa ini untuk mengisytiharkan darurat di negara ini atau mana-mana bahagian di negara ini ataupun di Malaysia. Dan Perdana Menteri khususnya dalam sidang media ataupun dalam kenyataannya semalam memaklumkan keutamaan jemaah menteri dan kerajaan pada ketika ini adalah untuk melindungi rakyat daripada penularan wabak COVID-19. Selain tumpuan-tumpuan lain termasuk memulihkan ekonomi ataupun
membincangkan isu-isu yang mungkin penting, terutamanya menjelang pembentangan belanjawan 2021. Dan ketika ini, kalau boleh saya nak tunjuk situasi sebenar di kawasan pintu masuk ataupun salah sebuah pintu di Pejabat Perdana Menteri. Kelihatan sekumpulan ataupun tumpuan media-media dalam dan luar negara telah pun berada di sini seawal jam 9 pagi tadi untuk memberi liputan terkini mengenai isu ataupun hasil ataupun intipati mengenai mesyuarat khas yang diadakan Perdana Menteri pada hari ini. Dan dari segi cuaca pula, keadaan sini masih lagi mendung dan agak baik, cuacanya agak baik, dan kami harapkan segala ataupun intipati ataupun urusan hari ini berjalan dengan baik seperti mana yang kita tengok pada hari ini. Dan dari segi SOP pula, penjarakan sosial ataupun pemakaian pelitup muka juga telah pun dilakukan petugas media di sini, dan kawalan daripada pihak berkuasa juga ada, dan sebarang tindakan ataupun pelanggaran SOP akan diberi nasihat ataupun diberi penekanan oleh pihak-pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia. Dan saya kira untuk itu sahaja perkembangan yang boleh saya kongsikan mengenai perkembangan situasi ataupun keadaan semasa di sekitar pintu utama atau salah sebuah pintu masuk di Pejabat Perdana Menteri, bagi memberitahu ataupun melaporkan perkembangan terkini berkenaan dengan mesyuarat khas menteri bersama ketua parti politik dan jemaah menteri. Untuk perkembangan lanjut atau jam-jam seterusnya akan kami bawakan dari semasa ke semasa, dan terima kasih.